Clear? Boleh ya? Saya sambung. Ini adalah pecahan, perpuluhan dan peratus sama. So ada beberapa kita selesaikan dia sama, cara dia sama. Cara dia sama. Yang ni dia baca, yang ni dia tukar. Kemudian dia beza di sini adalah dia tak perlu terangkan. Dia tak perlu terangkan. Sini dah pergi kepada dia perlu tukar. Selalunya tukar ini akan berlaku di tahap penguasaan 3. Tapi untuk tahun 5 ni kes-kes khas lah. Kes-kes khas di mana kita hadapi masalah tu sebabnya kita letak di tahap penguasaan 2 bahawa murid tu tahu menukar pecahan dan nombor bercampur kepada peratus. Kemudian dia juga boleh memudar perpuluhan. Yang ini berlaku di tahap penguasaan 2. Yang ini adalah tahap penguasaan 3. Dia perlu mendarat pecahan. Dia juga perlu tahu bagaimana untuk mengira kuantiti daripada peratus dan sebaliknya. Mengira kuantiti daripada peratus dan juga dia perlu kira kuantiti, daripada peratus dia kena cari peratus daripada kuantiti. So, bila sebalik yang ini akan tukar tempat. Okey, ini adalah contoh dia. So, saya tak nak ambil banyak masa untuk tajuk ini sebab saya nak beri perhatian kepada pelaporan. Sebab di situ ada banyak isu-isu yang timbul. Saya rasa yang ini dia lebih kurang sama dengan tajuk 1. Okey, ini adalah pecahan perpuluhan peratus. Ya, kalau untuk tahun 5 ni, pecahan ada 1 standard pembelajaran, perpuluhan ada 4 standard pembelajaran, peratus ada 2 standard pembelajaran. So, bila dah ajar semua ini, kemudian pergi kepada penyelesaian masalah, dah settle ni, barulah kita pergi kepada yang ini. Sehingga, membaca ayat matematik melibatkan pecahan, perpuluhan dan peratus. Kalau kita lihat, sini ayat matematik pecahan yang darab. Sini pula ayat matematik melibatkan perpuluhan. Ini ayat matematik operasi bergabung. Okey, ini pula mendarat perpuluhan. Sini membahagi perpuluhan. Yang ini adalah menukar nombor bercampur kepada peratus. Kat sini ada ayat matematik dia. Dia mengira suatu kuantiti daripada peratus. So maksudnya bila dah habis semua ini, barulah kita boleh beri tahap penguasaan 1. So bukan kita ajar pecahan, kita dah bagi dia tahap penguasaan 1. Tidak. So maksudnya kita kena habiskan sampai 2.41 ini, baru kita tentukan tahap penguasaan. Ini bukan untuk pecahan, untuk semua jenis tajuk pun kita apply benda yang sama. Di akhir setiap tajuk baru kita tentukan tahap penguasaan. Tetapi sepanjang kita mengajar, kita juga refer standard prestasi supaya kita tak tertinggal. Anak murid kita tu di mana dia ada kelemahan, kita baiki kelemahan-kelemahan dia itu. Okey. Ini yang tahap penguasaan 4 dan tahap penguasaan 5, tahap penguasaan 6. Okey, saya tak nak beri fokus ke yang ini. Ini adalah tajuk wang. Okey, kenapa saya nak ambil yang ini tiga-tiga ni, nanti saya terangkan. Okey, ini contoh dia. Okey, ini contoh untuk soalan tajuk wang. Okey, saya teruskan. Yang ini perekodan dan pelaporan ini. So, perekodan dan pelaporan, macam Encik Mazlan sebut tadi, perekodan ini kita buat sepanjang masa. Bentuk kita nak rekodkan ni terpulang. Terpulang kepada guru-guru bagaimana dia nak rekodkan ini. Kita tak beri spesifik, you kena rekod macam ni, you kena rekod macam ni, tak. So, terpulang kepada guru-guru, dia nak rekodkan pencapaian anak murid dia tu ikut standard pembelajaran ke, dia kata okey 1.1.1, okey dia dah selesai, dah capai. 1.1.2 dia dah capai. Dia tak bagi tahap penguasaan 1 hingga 6 untuk standard pembelajaran 1.1.1 tidak okey. Contohnya yang ini kita tak bagi dia tahap penguasaan 1 hingga 6 dah habis mengajar ni, kita tak tik kat sebelah kanan tu ada yang buat. Contohnya dia letak nama murid, dia letak standard pembelajaran, dia juga letak tahap penguasaan. Tidak kita tak beri macam tu.
yang kita boleh buat adalah kita tik saja anak murid kita tu dah capai ataupun tidak. Kita tak beri tahap penguasaan untuk setiap standard pembelajaran. Tidak. Tahap penguasaan kita adalah merangkumi semua ini. Dah habis mengajar, baru kita beri mereka tahap penguasaan. Yang kita boleh buat adalah murid kita tu dah capai ataupun tidak. Okey. Okey, Kumar dah okey. Yang ini Kumar ada masalah. Okey, kita letak pangkal. So kita tengah bimbing dia. Bila dia dah bimbing, dia dah okey, baru kita tukar kepada bentuk right lah. Ataupun mungkin kita ada cara kita untuk kita rekodkan. Okey. So itu adalah perekodan. Satu lagi perekodan adalah kita rekod dalam Excel yang telah disediakan. Untuk setiap kita tak sediakan setiap tajuk Excel yang BPK sediakan tu. BPK sediakan dalam bentuk Excel untuk setiap bidang. So ada 4 bidang dalam matematik sekolah rendah, kita beri 4 bidang saja. So kita rekod kat situ di akhir setiap tu. Nanti kita tengok macam mana kita nak buat yang itu. Kemudian pelaporan. Pelaporan ini yang tadi Encik Mazlan ada sentuh, pelaporan ni kita laporkan kepada pihak-pihak berkepentingan. Pihak-pihak berkepentingan adalah confirm kepada ketua jabatan kita iaitu guru besar kita dan juga kepada ibu bapa. So ibu bapa adalah orang yang paling penting yang kita akan laporkan sebab pelaporan inilah yang akan menunjukkan pencapaian anak-anak mereka dalam pembelajaran. So yang penting kita kena laporkan kepada ibu bapa, kita kena laporkan kepada ketua jabatan kita. Ataupun kita juga perlu laporkan kepada PPD ataupun JPN bila mereka perlukan data-data itulah. Okay. So itu adalah pelaporan yang untuk matematik kita laporkan dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai. Okay. Nanti saya tunjukkan sikit lah. Okay. Teruskan. Yang ini adalah pelaporan. Apa yang perlu ada dalam pelaporan iaitu kandungan, kemahiran dan proses, nilai dan sikap. Tadi saya dah sebut tadi, bila kita buat pentafsiran, kita akan buat pentafsiran berdasarkan ketiga-tiga. Untuk pelaporan pun, kita akan buat pelaporan ketiga-tiga ini juga. Okey. Kalau kita masih ingat, saya rasa guru-guru masih ingat sebelum ini, iaitu bila kita memperkenalkan, bila BPK mengambil alih pada tahun 2014 untuk standard prestasi ini, kita buat pelaporan ikut setiap tajuk. Okay, kita buat ikut setiap tajuk. Kemudian ada laporan daripada pihak-pihak yang mereka ada buat perbincangan dengan BPK dan juga kementerian. So kita dah kurangkan bilangan kita buat pelaporan itu. So pelaporan itu ada perekodan itu kalau sebelum ini untuk tahun 5 dalam KSSR kita letak 18 tajuk 18 kali guru tu kena laporkan. Okey. Lepas tu kita disebabkan ada laporan, guru kata banyak yang mereka perlu buat. So katakanlah dalam kelas tu ada 40 orang murid. So matematik dia kena buat 40 darab 18. Untuk bahasa Melayu 40 darab contohnya mungkin dalam 15 ke macam tu kan, banyak yang mereka perlu buat. So lepas tu kita telah diarahkan untuk kurangkan. Sebila kita diarah untuk kurangkan, kita terpaksa akur kepada arahan, kami dah kurangkan bentuk pelaporan itu. Tapi kandungan dia masih sama. Kandungan kita tak ubah. Kandungan masih sama. Laporan je dari kalau dulu untuk nombor dan operasi kita kena laporkan 3 kali, sekarang kita laporkan sekali saja. Okey, kita gabungkan. So bila kita gabungkan, kita gabung mengikut bidang. Tafsiran mengikut bidang. Contohnya untuk nombor dan operasi. Untuk nombor dan operasi ada 3 tajuk. Iaitu tajuk nombor bulat dan operasi asas, tajuk pecahan, perpuluhan dan peratus dan juga tajuk wang. Ada 3 tajuk. So ketiga-tiga tajuk itu walaupun kita mengajar secara berasingan,
kita juga melihat perkembangan murid secara ikut tajuk berkenaan. Tetapi bila kita laporkan kepada terutamanya ibu bapa dan juga ketua jabatan dan pihak-pihak berkepentingan dalam bentuk Excel itu yang telah disediakan, kita kena laporkan mengikut bidang, nombor dan operasi. So, kita juga, maksudnya ketiga-tiga tajuk ni menjadi satu. Bila dia menjadi satu, lainlah dia punya keperluan dia. Tapi yang kami cuba kurangkan, kami cuba minimumkan masalah guru adalah kami, kalau tahap penguasaan satu, ketiga-tiga penguasaan satu daripada ketiga tajuk itu kita gabungkan dalam satu. Contohnya, membaca ayat matematik yang melibatkan operasi asas, operasi bergabung, tanpa dan dengan tanda kurung, pecahan, perpuluhan dan peratus. So, ayat matematik ini tadi kita ada lihat kan, untuk operasi asas dan operasi bergabung. Kemudian untuk pecahan, perpuluhan dan peratus pun, dia juga membaca ayat matematik. So, itu sebabnya kita gabung. Maksudnya kalau tajuk satu, dia boleh membaca ayat matematik, operasi asas dan operasi bergabung. Okey, dia dah dapat penguasaan satu. Untuk pecahan perpuluhan pun, dia dah lepas membaca. Dia boleh membaca. So, maksudnya bulat satu ni murid kita dah capai. Tapi untuk tajuk wang, saya tunjuk tajuk wang. Tajuk wang, tahap penguasaan satu dia adalah menyatakan maksud simpanan dan pelaburan. So, bila dia dah capai tahap penguasaan satu untuk tajuk wang, maksudnya untuk ketiga-tiga tajuk ini, murid itu sudah mencapai tahap penguasaan satu. Okey. Untuk tahap penguasaan dua, dia mengenal pasti nombor perdana. Untuk tajuk satu, memang dia kena mengenal pasti nombor perdana. Dia juga perlu menerangkan prosedur bagi operasi asas dan operasi bergabung tanpa dan dengan tanda kurung. So, kalau you all ada di SKP, you all boleh refer. Ini untuk tahun 5. Dia sama untuk tahun 1, tahun 2, semua pun sama. Okey, cara kita mentafsir itu sama. Mungkin kandungan ini berbeza. Kandungan berbeza mengikut tahun. Tapi cara kita mentafsir adalah sama. Dan juga menjelaskan faedah mudah dan faedah kompound dalam simpanan. Ini untuk tajuk wang. Menukar pecahan dan nombor bercampur kepada peratus, kemudian membundar perpuluhan. Okey, tengok beza dia macam mana kita letak ni Mengenal nombor perdana ni di tajuk satu. Menerangkan prosedur di tajuk dua. Tajuk satu, sorry. So, dua ni di tajuk satu. Yang ini menjelaskan faedah mudah dan faedah kompound ni di tajuk tiga. Menukar pecahan nombor bercampur kepada peratus dan memundar perpuluhan di tajuk dua. Kenapa kita arrange macam ni? Kenapa kita tak arrange yang ini satu, kemudian dua, kemudian tiga? Okay. Bila kita buat yang ini, kita kena lihat dari segi keperluan kemahiran itu. Yang mana yang mudah, yang mana yang keperluan dia tinggi, susah sikit berbanding yang ini. So, kita ikut hierarki dia. So, yang ini mengenal. Dia perlu kenal saja. Yang ini dia perlu terangkan. So, terangkan dan jelaskan adalah lebih kurang sama dia punya keperluan dia. Okay. Yang menukar ini. Bila menukar, maksudnya dia dah melibatkan operasi. Bila melibatkan operasi, dah lebih tinggi dia punya keperluan dia. Itu sebabnya kita letak yang ini di kemudian. So, itu adalah rasional kenapa kita arrange standard prestasi ini sedemikian. Okay. Kita tak ikut tajuk-tajuk. Sama juga dalam standard prestasi untuk setiap tajuk itu juga kita tak ikut bagaimana dalam standard pembelajaran. Kita ikut keperluan standard prestasi itu. Yang mana yang paling mudah kita letak di atas, yang mana yang paling tinggi keperluan dia ataupun susah kita letak kemudian. Itu yang kita kata secara hierarki. Okey. So, ini yang tahap penguasaan 3. Tahap penguasaan sampailah tahap penguasaan 6. Okey. Dah pukul 11. Saya kena laju sikit. Okey. Ini penentuan tahap penguasaan. Okey, contohnya lah. Murid itu sudah menguasai tahap penguasaan 4 untuk tajuk 1, nombor bulat dan operasi asas.
Dia menguasai tahap penguasaan 5 untuk pecahan, perpuluhan dan peratus. Tapi untuk tajuk wang, murid itu hanya menguasai tahap penguasaan 4. So, maksudnya untuk ketiga-tiga tajuk ini, murid itu sudah menguasai tahap penguasaan 4. Maksudnya dia boleh selesaikan penyelesaian masalah. Boleh kan? Faham ah? So, bila kita nak tentukan tahap penguasaan untuk bidang nombor dan operasi, kita bagi dia tahap penguasaan 4. Kenapa kita bagi dia tahap penguasaan 4? Kenapa kita tak bagi tahap penguasaan 5? So, siapa nak jawab? Ada siapa nak jawab? Hierarki kita tengok. Hierarki. Hierarki. Satu hierarki, satu lagi? Sebab dia lepas untuk TP4 tapi tidak untuk TP5 bagi 3 topik besar dalam bidang pembelajaran nombor dan operasi. Ya, betul. So, maksudnya murid itu dia di sini kita tak lihat dari segi purata, bukan purata. Ingat dia dapat 4, dia dapat 5, kemudian dia dapat 4. Oh, dia dapat 4 ni 2 kali. So, kita bagi dia tahap penguasaan 4. Tidak. Betul apa yang cikgu cakap tadi itu. Maksudnya dia berdasarkan tajuk-tajuk itu, tahap penguasaan itu. Kemudian kita menetapkan tahap penguasaan 4 ni berdasarkan pertimbangan profesional kita itu. Iaitu kita lihat murid ini. So, murid ini kita tak boleh bagi dia tahap penguasaan 5 sebab murid ini dia hanya layak tahap penguasaan 4 sebab dia hanya boleh selesaikan sehingga tahap penguasaan 4 sahaja. Okey, itu sebabnya kita bagi dia tahap penguasaan 4. Tapi kan, kalau murid itu boleh menyelesaikan tahap penguasaan 4, kenapa kita tak push dia untuk tahap penguasaan 5? So, ingat semasa kita mengajar ini, kita cuba. Okey, kita cuba maksimumkan keupayaan murid-murid itu. Kalau murid-murid itu boleh pergi kepada tahap penguasaan 5, kita push mereka supaya dia boleh pergi kepada tahap penguasaan 5. Kita bimbing dia sikitlah. Kita bimbing kemudian kita bagi dia tengok dia boleh tak. Okey, supaya dia tahap penguasaan tu boleh lebih tinggi. Kan beza tahap penguasaan 5 dan tahap penguasaan 4 satu saja. Tahap penguasaan 5, you pelbagai strategi. So, kalau dia boleh selesaikan ayat yang ini penyelesaian masalah, yang ini pun penyelesaian masalah. So, kenapa kita tak push dia untuk tahap penguasaan yang lebih tinggi? Okay. So, yang di situlah peranan kita sebagai guru. Peranan kita sebagai guru. Bukan saya nak semua murid dalam kelas kita tu kita push sampai tahap penguasaan 5. Tak. Kita tengok keupayaan mereka. Ada murid tu kalau kita push, dia boleh pergi kepada tahap penguasaan 5. Ataupun daripada tahap penguasaan 2 kepada tahap penguasaan 3. So, kita lihatlah keupayaan mereka. Kalau murid itu memang tak boleh, kita jangan push dia. Kita bimbing dia secara beransur-ansur lah. Okay? So, faham bagaimana kita nak beri tahap penguasaan 4 ini untuk keseluruhan untuk bidang berkenaan. Okey. Ada soalan setakat ni? Tak ada Okey. Yang satu lagi adalah koordinat, nisbah dan kadaran. Kalau yang ini dia ikut bidang sebab ada 3 tajuk, kita ada masalah sikit lah. Tapi untuk koordinat, nisbah dan kadaran, dia hanya satu tajuk saja. Daripada tahun 3 sampai tahun 6, dia hanya satu tajuk, koordinat, nisbah dan kadaran. Dan dia di bawah bidang perkaitan dan algebra. So, kalau dalam Excel yang kita sediakan, memang kita tak letak koordinat, nisbah dan kadaran. Kita akan letak perkaitan dan algebra. Dia hanya satu saja. So, standard prestasi yang murid itu capai untuk tajuk ini, kita tak ada disebabkan tak ada tajuk ini, kita masukkan dalam dalam perkaitan dan algebra. Saya tak dapat tunjukkan, sepatutnya adalah, iaitu dengan hanya satu standard pembelajaran, kita boleh pergi kepada tahap penguasaan 4 daripada tahap penguasaan 1 hingga tahap penguasaan 6. So, saya tak sempat tunjuk kat sini. So, yang ini adalah untuk tajuk ini perkaitan dan algebra dia sama.
Okey, saya teruskan. Ini contoh contoh untuk perbincangan you all. Okey. Ini adalah kemahiran dan proses. Okey. Tadi Encik Mazlan ada bercakap tentang kemahiran proses matematik dan juga nilai sikap dan nilai itu. Yang ini okey, saya balik kepada soalan kawan kita tadi itu, murid itu dah boleh selesaikan penyelesaian masalah, tapi jawapan dia salah. Okey, jawapan dia salah. Beza untuk tadi dan sekarang ini adalah kalau tadi saya kata boleh beri dia tahap penguasaan 4. Okey, sebab kita bimbing dia supaya jawapan dia tu betul. So kita dah nampak dia melakukan kesilapan, kita beritahu dia, okey semak balik jawapan. Okey, kenapa yang ini you letak jawapan ni? So kita bimbing dia. Okey. Bila kemahiran dan proses, dia takkan dapat tahap penguasaan 4 tau. Dia takkan dapat tahap penguasaan 4. Murid berupaya melaksanakan aktiviti dan idea matematik dengan menggunakan perwakilan menyelesaikan masalah harian rutin ini. Dia hanya dapat tahap penguasaan 2 saja. Sebab ada bimbingan. Nampak beza Bila kita bimbing, kita letak dia dengan bimbingan. Kalau dia boleh selesaikan dengan sendiri, dah baru kita bagi dia tahap penguasaan 4. Sebab ini adalah proses yang berlaku di dalam bilik darjah. Sebab kita tak ada sebarang pentafsiran untuk kemahiran proses matematik ini secara pensel dan pen. So yang ini semua berlaku di atas pemerhatian kita. Sepanjang PDP itu berlaku daripada awal tahun sampai akhir tahun. Okey, awal tahun sampai akhir tahun, bagaimanakah keupayaan murid itu. So yang ini semua kemahiran proses matematik ini, cara kita tentukan tahap penguasaan dia adalah kebanyakannya berdasarkan professional judgement kita. Sebab dia tidak melibatkan sebarang pensel dan pen. Kita tak boleh tunjukkan bukti. Okay? Yang ini lebih kepada professional judgement yang kita lihat daripada awal kita mengajar murid berkenaan sampai akhir tahun di manakah murid itu berada. Mungkin awal tahun dia ada di tahap penguasaan 2. Okay? Macam saya cakap tadilah. Dia boleh selesaikan. Dia boleh tunjukkan langkah-langkah dengan betul. Tapi disebabkan jawapan dia salah tu, so kita tak boleh bagi dia tahap penguasaan yang lebih tinggi untuk proses matematik. Okay, kita bagi dia rendah dulu. Tapi di sepanjang kita mengajar, dia telah menunjukkan peningkatan. Okay, kita tak perlu bimbing dia boleh selesaikan sendiri. So maksudnya kita boleh beri dia tahap penguasaan yang lebih tinggi. Nampak? You boleh amend yang ini untuk kemahiran dan proses matematik ini, bukan walaupun kita laporkan minimum 2 kali setahun, mungkin pada pertengahan tahun dia mungkin berada di tahap penguasaan 3, tapi di akhir tahun dia nampakkan peningkatan, kita boleh naikkan dia menjadi 4 atau 5 ataupun 6 berdasarkan keupayaan murid itulah. Okay. Semua ini adalah berdasarkan apa yang kita nampak di dalam bilik darjah. Boleh faham Okey. Tahu tak apa maksud menggunakan perwakilan, membuat perkaitan, menakul, berkomunikasi serta menyelesaikan masalah rutin Menggunakan perwakilan ini dia boleh wakilkan nombor dalam bentuk grafik. Okey, dalam bentuk carta, dalam bentuk jadual, itu yang kita kata perwakilan. Ada banyaklah. Okey, contoh membuat perkaitan, iaitu dia boleh membuat perkaitan antara nombor, contohnya dalam matematik nombor dengan wang, nombor dengan jisim, ataupun dia juga boleh membuat perkaitan matematik dengan bahasa Melayu, dalam bahasa Melayu, ataupun dia juga boleh membuat perkaitan dengan apa yang dia belajar tu dengan kehidupan harian dia, apa yang berlaku di luar itu. Yang itu pun
membuat perkaitan, mampu membuat perkaitan. Ataupun contohnya dia belajar pecahan tahun 1 dia belajar pecahan 1/2 ataupun 3/4 ataupun kita kata setengah suku kan 3/4. Dalam muka jam ada juga sifat-sifat tu, ada setengah, ada suku, ada 3/4 3 suku, betul tak? So dia boleh buat perkaitan antara pecahan dan juga jam itu. So itu pun membuat perkaitan juga. Kemudian dia juga boleh menakul, dia boleh menjawab dengan memberikan justifikasi jawapan dia itu. Yang saya cakap tadilah kalau ayat matematik itu, so apa perbezaan ayat 1 dengan ayat 2? So dia boleh menunjukkan perbezaan. Bila tanpa kurung, tanda kurung, macam mana jawapan dia? Bila dengan tanda kurung, jawapan dia berbeza. Kenapa berbeza? Maksudnya dia boleh menakul. Okey, berkomunikasi ini maksudnya dia berkomunikasi secara matematik. Berkomunikasi secara matematik. Kemudian menyelesaikan masalah rutin. Masalah rutin ialah masalah penyelesaian masalah lah. Okey. Boleh ya? Secara ringkas. Kemudian sikap dan nilai ini dia sama. Yang ini pun sama seperti kemahiran proses matematik ini, kita akan mentafsir ini sepanjang PDP kita. Okey, sepanjang PDP kita, dan yang ini pun dia adalah berdasarkan pertimbangan profesional kita itu. Bagaimanakah sikap murid itu dari di dalam bilik darjah untuk mata pelajaran matematik, untuk mata pelajaran matematik. Okey. Satu lagi saya nak cakap di sini adalah baru-baru ini BPK ada keluarkan satu surat kepada JPN, dan rasa JPN dah ajukan kepada sekolah-sekolah untuk memuat turun PBD untuk tahun 6. So you all ada masalah tak untuk muat turun itu? Pihak sekolah dah terima kan? Untuk tahun 6. Siapa guru tahun 6 di sini? Dah terima Cikgu Ma. Dah download dah? Dah dapat download dah? Dah dapat download dah. Okey, bagus. Kalau yang belum tu pergi kepada website BPK. Ramai yang tak dapat adalah bila pergi kepada website BPK tu, dia ada terbitan BPK. Klik terbitan BPK, klik pada kurikulum sekolah rendah. Bila klik pada kurikulum sekolah rendah, kejap saya tunjuklah. Okey, ini adalah portal BPK. Okey. Ini adalah portal BPK. Ini pengarah kami. Okey, pergi kepada terbitan BPK, klik pada sekolah rendah. Okey. Kemudian pergi kepada kurikulum standard sekolah rendah. Sebab ini adalah KSSR. So ni pelaporan PBD tahun 6. So download lah yang ini, dan untuk pelaporan nanti untuk pelaporan tahun 6, so gunakan yang ini. Sebab kami dapat maklumat ramai yang tak dapat cari. Sebab ramai yang pergi cari kat mana tahu? Diorang pergi cari kat sini, kurikulum sekolah rendah, KSSR. Sini memang ada tahap 1 dan tahap 2, tapi ini adalah semakan 2017. So semakan 2017 setakat ini sampai tahun 5. Tahun depan baru ada tahun 6. Yang kita perlu lapor tahun ini adalah KSSR. So KSSR ada di sini. So kepada yang belum lah, okey. Ini saya tunjukkan. Dan satu lagi, kalau nak dapatkan DSKP, apa-apa bahan, so carilah kat sini. Terbitan BPK. Okey. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Urustia, Puan Nazlin.
Terima kasih Mr. Kumar. Ada beberapa soalan di sini. Okey, mungkin Cikgu Nuraini dulu yang dah mengangkat tangan ni. Boleh teruskan? Ya, selamat sejahtera Mr. Kumar. Ada yang bertanya, okay, kalau kata kita memberikan TP5 dan 6 kepada murid, adakah perlu kita buat justifikasi dan juga simpan evidence tersebut? Cuma sebab sebelum ni kita buat justifikasi untuk murid yang tidak melepasi TP3 kan, TP1 dan TP2. Jadi kalau TP5 dan TP6 tu adakah kita perlu buat justifikasinya? Terima kasih. Justifikasi untuk mereka yang telah capai ke atau mereka yang belum capai? Mereka yang telah capai. Murid yang dapat TP5 dan TP6, cikgu buat justifikasi mengatakan murid itu telah capai. Kenapa dia capai TP5 dan TP6? Serta adakah perlu untuk simpan evidence tu? Evidence you adalah aktiviti dia lah. Bila dia boleh selesaikan tahap penguasaan, maksud dia boleh selesaikan soalan berbentuk penyelesaian masalah menggunakan macam saya cakap tadi, minimum 2 kaedah ataupun strategi. So dia dah tunjukkan dalam dia punya aktiviti, maksudnya buku aktiviti dia itu adalah evidence you. Kalau ada yang tanyalah, you boleh tunjukkan buku tu. So you tak perlu ambil gambar, you nak simpan, tak ada buku aktiviti murid itu. Tetapi untuk tahun ini disebabkan pandemik ini, so kita tak mark buku mereka kan, betul tak? Mereka berada di rumah. So yang kita akan semak adalah apa yang dia telah tunjukkan. So kalau boleh yang itu you simpanlah untuk sebagai rujukan atau pembukti kalau ada ditanya. Tapi kalau sekolah secara normal nanti, so dia akan berada di kelas atau buku tu akan berada di sekolah, so kita tak perlu simpan evidence lain. Buku dia adalah evidence yang cukup untuk kita tunjukkan kalau ditanya. Sama juga tahap penguasaan 6. Itu yang saya cakap tadi, tahap penguasaan 6 ini bukan semua murid boleh capai tahap penguasaan 6. So mungkin murid tertentu saja yang boleh capai tahap penguasaan 6. So kalau dia boleh menguasai tahap penguasaan sama, apa beza dia? Iaitu soalan-soalan bukan rutin. So itu pun kita tunjukkan bukti buku dia lah. Kita tak boleh tunjukkan bukti lain. Dia ingatlah yang tahap penguasaan 5, tahap penguasaan 6, kita tak boleh tafsir secara lisan. Tahap penguasaan 5 dengan tahap penguasaan 6, kita hanya boleh tafsir berdasarkan penulisan dia. Okay? So buku dia, buku aktiviti dia adalah bukti kita. Okay, Cik Kumar. Setakat ini secara resmi ataupun secara prinsipnya atau secara arahan tidak ada sebarang pernyataan yang menjurus kepada kita perlu menjustifikasikan. Tapi proses untuk menentukan untuk penentuan TP5 atau TP6 itu ialah profesional cikgu lah. Yang itu saja. Tak ada dari segi resmi ada keperluan gitu ya. Kita BPK tak keluarkan apa-apa. Okey, dari segi tunjukkan bukti ke apa, BPK tak keluarkan sebarang arahan macam tu. Tapi disebabkan pihak ketua jabatan dia perlukan apa-apa bukti ataupun mungkin ada yang tanya dan bukti dia adalah murid lah. Itu je. Buku dia, aktiviti dia, itu je bukti ya. Kita tak perlu rekod lah, kita tak perlu ambil gambar lah. Tak ada. Dari segi arahan daripada BPK, setakat ini tak ada apa-apa macam Encik Madlan cakap lah. Kecuali kita diminta oleh pihak atasan kita iaitu ketua jabatan dan kita sediakan lah. Untuk memenuhi kehendak itu, you all have to akur kepada segala arahan daripada ketua jabatan. Okay. Okey, teruskan. Ada satu lagi soalan, Cikgu Faizan. Selamat pagi Miss Kumar dan juga Assalamualaikum Cik Mazlan. Okey, saya nak bertanya, okey, ini dalam situasi PDPR lah sekarang Kita lihat kita bereksperimen dengan murid ni melalui secara maya dan kita faham situasi tu kekangan pada kita untuk menilai murid untuk TP1, especially TP1, TP2 untuk murid-murid yang lemah lah, yang memang jarang dan sangat jarang untuk mengikuti PDPR kita untuk kita menilai. Dan lagi satu, saya nampak kesukaran juga untuk kita menilai untuk murid TP5 dan ke-6.
TP5 dan TP6. Kerana apa? Sebab saya rasa kekangan PDPR tadi. Okey, saya nak bertanya, sekiranya murid saya ada potensi yang kita lihat sepanjang tahun, dia ada potensi untuk diletakkan sebagai TP yang lebih baik, contohnya TP5, TP6, tapi kerana kekangan, saya lihat dia ada PDPR kan kekangan lah untuk meletakkan daripada TP6 tu, tak boleh nak ditunjukkan sebagai mentor ataupun guru muda tadi kan. Jadi saya ingin bertanya, sekiranya saya galakkan mereka untuk mempelbagaikan strategi tu dengan menghasilkan satu-satu nilai, contohnya seperti project based learning ataupun hasil-hasil projek mereka, adakah itu boleh menggantikan untuk meletakkan mereka sebagai TP6? Untuk galakkan mereka untuk mendapatkan TP6, sebab saya faham setiap jabatan ataupun GPN ni bila kita tak ada bilangan murid TP6 ataupun TP5 yang ramai, mereka akan suruh cikgu lah untuk usulkan kepada TP5, TP6 dengan keadaan macam sekarang kami pun tak boleh nak buat. So tu saya tanya tadi, bolehkah kita galakkan mereka dengan menggunakan istilah tadi PBL ataupun projek ke ataupun benda-benda yang boleh membantulah sebenarnya. Okay, terima kasih. Okey, kejap Cikgu Umar. Ya, Okey, secara prinsipnya penentuan tahap penguasaan ni adalah pertimbangan profesional cikgu melalui apa jua cara ataupun aktiviti yang boleh cikgu dapat petunjuk untuk menentukan tahap penguasaan. Memang benarlah, satu prinsip dia kalau tak ada proses PDP maka kita tak boleh tentukan tahap penguasaan sebab kita tak ada petunjuk. Tapi kalau Cikgu Faizan ada menyatakan evidence macam itu dan tunjuk, dan Cikgu Faizan begitu yakin sebenarnya bahawa keupayaan murid itu boleh kecenderungan boleh kepada TP5 dan TP6, tak perlu risau. Okey, kita boleh letak. Kita jangan tertakluk risau kepada kita buat rumusan bahawa kurangnya murid TP5, TP6 maka pihak jabatan akan minta kita gerakkan juga ke TP5, TP6. Saya rasa tidak bermaksud macam itu sejurus, tapi usaha inisiatif kita bagi kita menentukan itu dengan mencari petunjuk, mencari seolah macam kita cari evidence jugalah dengan usaha kita, dengan cara kita. Malah kalau ibu bapa dia boleh menunjukkan bahawa potensi anak dia yes, kita just nanti cuma tentukan dengan cara-cara tertentu walaupun melalui pemerhatian ataupun mungkin ada cara instrumen tertentu cikgu buat. So yakinlah kita bahawa kita boleh meletakkan kepada suatu tahap yang wajar untuk mereka, sesuai untuk mereka. Okay, jangan risau yang itu. Dan cikgu bukan kita nak takutkan, tapi kita kena yakin cikgu, saya bagi dia memang TP6 sebab macam ni, sebab macam ni. Cikgu orang lain tak boleh pertingkaikan. Apatah lagi Mazlan bin Awi ataupun Cikgu Marisa. Ataupun Azlin binti Mu'tah, sama jugalah. Ya. Betul, saya setuju dengan Cik Mazlan tu. Cikgu Faizan jangan risau dia memang kita kalau boleh kita nak murid kita berada di TP yang terbaik. Tetapi kalau kita boleh bimbing dia dan kita rasa pelajar itu layak. Jadi saya rasa perkataan yang paling terbaik sekali adalah yakin dan confident lah kepada penguasaan dan kemahiran yang telah dicapai oleh pelajar kita lah. Jadi kalau dia layak untuk dapat TP6 berdasarkan macam aktiviti dan juga macam tadi cadangan PBL tadi sangat baik sebenarnya. Dan kalau itu dijadikan sebagai evidence lah dalam bentuk pelaporan dan perekodan, layaklah selayaknya begitu. Okey, baik. Alright. Itu yang saya cakap tadi. Satu lagi kita tak banding antara murid. Ingat yang pentadbiran bilik darjah ni kita tak banding dalam kelas yang sama, kita tak banding mereka. Kita beri tahap penguasaan berdasarkan keupayaan mereka. So kalau keupayaan dia adalah sampai tahap penguasaan 3, kita beri dia tahap penguasaan 3. Kalau keupayaan dia adalah sampai tahap penguasaan 5 atau tahap penguasaan 6, kita beri dia sampai tahap penguasaan 5 atau tahap penguasaan 6. Itulah keupayaan dia berdasarkan apa yang kita lihat berlaku di dalam bilik darjah dan apa yang kita dah buat setakat yang kita mampu. Maksudnya murid tu berada di tahap penguasaan 3, pertama keupayaan dia.
Yang kedua adalah kita dah bimbing dia, kita dah menunjukkan dia cara-cara supaya dia boleh pergi kepada yang lebih tinggi, tapi dia hanya mampu sampai tahap penguasaan 3. So itu adalah tahap penguasaan dia. Kalaulah macam cikgu cakap tadi disebabkan kekangan pada waktu ini, so cikgu boleh mengajar, mungkin menggunakan satu pendekatan atau satu strategi. Tapi untuk tahap penguasaan 5 ni kita perlukan minimal 2 strategi atau 3 strategi minimal lah. So kalau kita ada masalah kekangan masa untuk menerangkan semua tu, mungkin kita share beberapa video-video yang menunjukkan kaedah yang berbeza kepada murid-murid itu, suruh mereka menonton video-video itu, kemudian cuba selesaikan soalan-soalan ni berdasarkan apa yang mereka dapat daripada video tu. So dari situ kita semak mereka lah, ada tak mereka mampu faham apa yang ada dalam video tu. Tapi sebelum tu kita kena tonton video tu supaya tidak ada apa-apa masalah dalam video tu. Dari segi fakta, dari segi prosedur, dari segi konsep, tak ada masalah. So video-video tu kita share dengan anak murid kita supaya dia dapat panduan lah. Itu yang kita boleh buat waktu ini ya. Dan satu lagi, jangan takut untuk memberi tahap penguasaan yang tinggi. Kalau murid itu layak, kita beri dia. Kita adalah penentu. Yes. Kita tahu. Kita tak buat apa-apa. Kita tak bias kepada sesiapa. Tidak. Kalau murid ni layak, kita beri dia. Kalau murid ni inilah dia punya tahap penguasaan, kita beri dan kita ada justifikasi. Kenapa kita beri dia 3, kenapa kita beri dia 4 ataupun kenapa kita beri dia 5. So kita yang akan tentukan. Okay. Anak murid di dalam bilik darjah tu untuk mata pelajaran kita adalah the boss. Bertanggungjawab terhadap itu. Ya. Bertanggungjawab. Kita bos dan kita bertanggungjawab. Okay. Dan semua yang kita beri adalah apa yang wajar mereka dapat. Dan kita tak berpihak kepada siapa ataupun kita tak buat suka hati. Kalau kita beri, kita ada evidence. Okay, jangan takut Macam ada tadi Cikgu Hafizah ada tanya soalan tu, so ada cikgu-cikgu takut nak beri. Jangan takut. Beri apa yang murid itu layak. Yes, selayaknya. Ya. Terima kasih Cikgu Mar. Ada beberapa soalan, mungkin saya boleh highlight di sini. Boleh. One by one. Ya. Okey, soalan pertama, kalau berdasarkan soalan yang diberikan, apa pelbagai strategi yang murid boleh jawab? Maksudnya ni Cikgu Solihuddin yang bertanya tadi ni. Maksudnya pelbagai strategi yang murid boleh jawab berdasarkan soalan yang diberikan. Okey, satu contohnya dia boleh selesai, ini saya cakap secara lisan saja ya, So dia boleh selesaikan bentuk lazim. Bentuk lazim ataupun dia boleh buat dalam bentuk carta, dalam bentuk grafik, dalam bentuk jadual. Itu pun satu lagi proses yang berlainan. Ataupun dia boleh selesaikan menggunakan bahan. Dia ada beberapa objek, dia tunjukkan proses tu, dia boleh selesaikan. Itu, contohnya untuk murid tahun 1 lah. Untuk murid tahun 1 bagaimana kita nak beri dia. So kita gunakan bentuk lazim. Kemudian kita dah mengajar mereka, contohnya 23 tambah 25 contohnya. So bentuk lazim dia dah buat. Tapi kita dah ajar dia buat cerakin. So 23 adalah 20 dan 3. 25 adalah 20 dan 5. So dia tambahlah mengikut dia punya rumah puluh rumah sah dia. Kita dah cerakin. So kemudian dia dapat jawapan dia. So dia boleh tunjukkan bahawa bentuk lazim dia dapat 48. Bentuk cerakin ni pun dia dapat 48 jawapan dia. So contohnya, so dia ada banyak yang boleh kita selesaikan. Contohnya untuk bahagi kan, contohnya untuk bahagi di tahun 6 ini, so bahagi pecahan. Ramai yang buat adalah bahagi tu dia terus songsangkan, selesaikan. Okey, tapi ada yang boleh selesaikan bahagi itu secara bahagi, menggunakan bahagi sampai akhir. Dia tak songsangkan dia tak tukar kepada darab dan songsangkan, dia tak buat. So dia gunakan bahagi itu. Satu lagi cara adalah dia songsangkan, dia tukar kepada darab dan dia selesaikan. So dua kaedah yang boleh digunakan, berbeza. Yang murid perlu belajar, dua-dua pun murid perlu belajar. Semua murid perlu belajar. Contoh. Okay. Ya betul tu, saya setuju dan saya rasa cikgu-cikgu ni pun sebenarnya kena lebih mendalami lah untuk satu topik tu ataupun untuk satu bidang tu,
pelbagai kaedah ataupun strategi atau heuristik sebenarnya yang boleh kita cari dan kita boleh deliver pada student kita. Mungkin Cikgu Hafizah nak berkongsi ke? Boleh tanya satu soalan? Ya, silakan. Ya. Okey, saya sama kata. Okey, saya tadi saya tertarik dengan satu perkataan yang kata tadi kita PPT TP tu kan, kita mendapat TP sekarang ni. Saya bagi satu situasi yang berlaku di rumah. Kita perlu melihat murid itu melakukan proses untuk TP tu. Contohnya bila dia buat jalan kerja tu, tiba-tiba jalan kerja tu dah ada. Maksudnya bila buat di rumah, banyak dia punya kan. Maksudnya mungkin mak ayah dia buat Hayat. Ayah dia membantu. Perlu kita perlu tengok pada jalan kerja dia. Kita nak semua betul. Belajarkan dia kita tapi bila tak cakap, bila mereka punya pendidikan di rumah nampak pandasnya. Okey, Cikgu Happy. Saya rasa Cik Happy jelas tu. Saya nak tanya satu soalan dekat Cik Happy balik. Cikgu Hafiza yakin tak budak tu bahawa dia boleh? Kami tengok pada yang topik kan, kita ada banyak-banyak tengok pada topik-topik tu, saya yakin dia boleh buat. Okey, tu satu petunjuk. Macam budak ni memang membaca tak boleh kan? Dia membaca tak boleh, tapi untuk punya masalah dia boleh dapat. Untuk mekanikal dia cantik. Maksudnya mekanikal dia boleh buat apa, tapi untuk yang membaca ni, untuk mencari maklumat apa ni dia akan susah sikit. Tapi bila kajian dalam PDPR, nampak dia boleh buat dengan dia hasil kerja dia tu lah. Okey Cikgu Happy. Itu yang saya tanya pertama dulu. Cikgu yakin tak dengan dia? Sebab cikgu yang kenal dia. Dekat sini dia ada elemen kita was-was. Kan mak yang jawab, bapa yang jawab dia. Okey. It's okay, tak apa. Sekurang-kurangnya kita dah nampak. Dah mak ayah dah tolong dah tu. Okey. Cuma kita ni sebagai cikgu dalam keadaan macam tu, macam mahkamah juga kan. Dia nak carilah petunjuk macam mana nak sahkan. Kan? Macam kalau mula-mula saya kenal Cikgu Hafizah ni, saya kena sahkan dulu lelaki ke perempuan. Tapi sebab ada bin, saya yakinlah. Kan? So begitu juga dengan anak murid. Kalau kita lihat bahawa anak murid tu kita ada was-was kat situ. Sebenarnya bukan was-was saja. Adalah wajar. Maknanya kita boleh dapat maklumat daripada murid tu. Mungkin secara dengan keadaan tertentu, kita boleh berhubung. Atau kita boleh bagi sesuatu. Okey, kalau bagi sesuatu nanti dia balik tu. Kita boleh tanya cara lisan spontan, kita dah boleh dapat petunjuk kat situ. Bahawa kita yakin ke tidak bahawa dia boleh buat ke tidak. Itu salah satunya lah. So saya rasa Cikgu Happy banyak cara lagi supaya kita boleh tunjukkan evidence. Contohnya, ramai cikgu kita menggunakan kaedah rakaman. Paling tidak ketika itu, bila dia present yang benda tu, dia dah belajar. Dia dah belajar untuk menguasai itu dan dia buktikan pada kita walaupun dia meniru ataupun dia beritahu mak, ada something dia dah belajar kat situ. Alhamdulillah. Kan kita boleh bantu. Tapi eloknya lah walaupun kita bagi dalam keadaan situasi itu, ada baiknya juga kita rujuk ataupun kita buat persilangan supaya kita dapat mengesahkan, kita yakin betul bahawa tanpa was-was murid kita ni, kita letak dia satu penentuan tahap penguasaan, siapa pun tak boleh petikan. InsyaAllah. Tapi petunjuk kat sini yang saya sangat happy. Okey, ialah kalau ibu bapa dia yang itu, maknanya komitmen, bantuan, tanggungjawab ibu bapa dia dalam proses pendidikan sangat baik. Alhamdulillah. Okey Cikgu Happy? Okey, terima kasih. Terima kasih atas penerangan. Okey Cikgu. Alright. Okey, ada lagi soalan ni daripada boleh satu lagi soalan. Ya, saya pun nak baca Cikgu. Okey, teruskan. Yang berkenaan modul, modul yang disusun oleh guru-guru lah yang kita laksanakan di peringkat sekolah atau peringkat yang lebih tinggi lagi. Okey, katakanlah cikgu tu melihat pada standard prestasi, bukan pada standard kandungan seperti mana Cikgu Kumarison kata tadi kan. Mr. Kumar kata tadi, kita sepatutnya tengok pada standard pembelajaran. Tetapi sekarang bila kita nak laksanakan modul atau nak buat pentaksiran, kita sediakan modul tu terus kepada standard prestasi. So apa pendapat Mr. Kumar ataupun Cik Lai dengan pendapat modul yang disusun tu? Sesuai ke tak sesuai? Saya rasa Cik Kumar nak jawab kot sebab kita ada kes yang sama Cik Kumar.
Okey, dia fokus dia apa cikgu? Cikgu Faizan, fokus modul tu apa? Cikgu Faizan? Fokus dia sebenarnya untuk menilai murid lah, untuk membantu modul tu sebagai Taksiran kan? tools modul tu sebagai tools ataupun item untuk melihat tahap penguasaan murid. Jadi kita melihat kepada standard prestasi untuk meletakkan TP berapa pada setiap murid tersebut. Jadi bantuan dia kepada modul yang kita bina tu tadilah. Fokus tu nak melihat dia punya penguasaan. Okey, macam saya sebut tadi, untuk tahap penguasaan 1 dan tahap penguasaan 2, untuk matematik lah secara umumnya, dia berdasarkan apa yang murid itu tahu dan faham lah. So dia sebenarnya tidak memerlukan apa-apa cara penulisan. Dia lebih kepada dia bercakap, menyebut yang tu. Tapi untuk tahap penguasaan 3 dan ke atas, dia perlukan dari segi penulisan. Contohnya tahap penguasaan 3 dia perlukan dari segi mekanikal. So dan satu lagi adalah bukan semua yang ada dalam standard pembelajaran tu ada di standard prestasi. You boleh kaji ya. Bukan semua yang ada dalam standard pembelajaran ada di standard prestasi. Sebab ada benda-benda tu kita tak letak dalam standard prestasi sebab benda tu lebih kepada basic, dia perlu tahu saja. So benda tu kita tak perlu tafsir. Sebab kita akan tafsir itu dalam mungkin dalam tahap penguasaan 3 tu bila dia selesaikan, bila dia lakukan tu, kita akan tengok yang itu. So bukan semua yang kita nak mengajar tu ada yang kita tafsir. So maksudnya apa yang you all sediakan modul tu, kalau modul tu adalah mentafsir untuk tajuk berkenaan, modul tu mesti merangkumi semua standard pembelajaran yang ada di dalam tajuk itu. Kalau ada semua tu, then you boleh gunakan modul itu. Okay, sebab galakan kami kita tak ada apa-apa modul khas untuk membuat pentafsiran ini. Pentafsiran daripada pihak BPK ini adalah lebih kepada dalam bilik darjah. Apa-apa yang berlaku dalam bilik darjah itu yang kita gunakan sebagai pentafsiran. Tapi modul tu you boleh guna. Semasa you mengajar tu, bawalah modul tu dalam you punya PDP tu. Okay, jangan kita tak gunakan. Itu adalah satu sumber kan yang boleh kita aplikasikan dalam kita punya PDP tu. Okay, Celan nak sambung Celan? Saya okey tu. Sebab kita memang hasratnya berdasarkan PDP dan saya tak boleh tolak kata bila item itu tidak membantu dia dalam proses melengkapkan PDP. Boleh. So katakanlah dia nilai tempatkan, dia menggunakan item tu bagi nak mengajukan pertanyaan soalan. Tapi niat memang proses dia gitulah. Tapi dia mengajar, kemudian bagi nak memastikan bahawa murid dia tahu, dia tanya soalan itu berdasarkan item tu. So tak ada masalah. Cuma cikgu mungkin dia menjadi satu fokus seolah-olah ada segelintir guru melaksanakan PDP dia berdasarkan item yang itu. Yang itu yang menjadi kerisauan kita sebab panduan utama melaksanakan PDP adalah PBD berdasarkan PDP itu sendiri. Tapi item-item tu ialah dia elemen pertanyaan kan. Dia nak melengkapkan lagi. Okay, so dia tanya ketika itu tak jadi masalah. Dan yang kerisauan kami ialah dia seolah-olah macam tidak memberatkan proses PDP. Bila kita tak ajar murid itu, maksudnya tak adil sebenarnya kita nak memberikan satu keputusan asis itu. So kita cuba nak elakkan bahawa proses PDP itu tidak diambil berat, tapi dalam masa yang sama kita bagi satu set soalan sebagai petunjuk. Isu dia, kita dah ajar ke belum? Itu je. Okay. Okay, faham Cik Lan dengan Mr. Kumar. Maksudnya kita faham tadi kita punya pentadbiran tu berlaku sepanjang PDP, proses PDP. Tapi bila keadaan sekarang lah, kita bercakap situasi yang sekarang, bila murid tu ada masuk, ada tak masuk, so kita tak boleh nak nilai. Jadi tu yang cakap modul tu tadi membantu, bukan kita memberatkan modul ataupun item yang kita nak tafsir mereka, tapi membantulah macam Cik Lan kata tadi, membantu.
Iya. Okey. Yang saya sangat setuju ialah bila cikgu kata macam tu, kebanyakan cikgu-cikgu kita, dia bila secara sendiri ni kita katakan modul itu bersifatkan diri. Okey, dia proses PDP tapi dalam konteks modul macam tu. Tapi sepahaman saya tadi, cikgu menyuarakan bahawa dia seolah-olah bertuju pada set soalan saja. Betul. Okay. Tapi kena ingat juga kadang-kadang set soalan itu boleh merangsangkan kepada proses PDP, tapi bagaimana cara dia proseskan. Okey. Baik. Kadang kita kena bijak juga. Tapi janganlah tunjuk elemen seolah-olah bahawa rakan kita itu menggunakan instrumen memang biasa dia tentukan PBD murid. PBD, tahap murid. Yes. Okey, faham Cik Dan. Terima kasih. Mr. Kumar, terima kasih. Okay, alright. Soalan seterusnya lagi daripada Cikgu Faizan tadi, adakah berkaitan dengan situasi PDPR tadi kan? Maksudnya bagaimana nak menggalakkan murid ke pelbagai strategi? Cikgu Faizan juga bertanya soalan tadi kan? Ya, betul. Macam mana kita nak menggalakkan sedang kita ada kekangan terhad lah. Maksudnya berkomunikasi dengan murid di atas talian. Jadi nak pelbagaikan strategi ni maksudnya murid ni fokus pada kita je. Maksudnya ambil apa yang kita ajar. Dia tak secara kreatif nak explore lebih. Tapi rasa macam itu Cik Kumar tadi dah bagi tahu kan, dah berkongsi berkaitan dengan video-video yang boleh ditonton. Yes. Saya rasa mungkin Flip Classroom menjawab soalan ni kot. Ya, ada jawapan-jawapan daripada Mr. Kumar dan Cik Dan tadi. Terima kasih. Flip Classroom betul kan Cik Mazlan, Mr. Kumar? Ya. Boleh kan? You Flip Classroom you boleh guna Flip Classroom, you boleh guna blended learning. Blended learning, yes. So banyaklah yang tu. Satu lagi macam Cikgu Faizan cakap tadi, mungkin ada guru lain, kawan-kawan kita, dia ada sediakan modul. Ada dia punya contoh-contoh cara-cara penyelesaian. Mungkin yang berbeza sedikit yang kita rasa sesuai. Kita share dengan anak murid kita supaya dia juga tengok. Dan mungkin kita tak dalam PDP kita itu semasa PDPR tu kita tak cukup masa untuk terangkan semua tu. So kita mengajar satu cara. So kita support dengan bahan-bahan ni, kita share dengan mereka, suruh mereka tengok dan cuba mereka selesaikan masalah yang kita beri dengan menggunakan pelbagai cara itulah. So di situ kita nampak ada tak mereka faham ataupun di mana kekurangan tu, so kita tampunglah kekurangan tu supaya dia dapat apa yang cara lain ataupun kaedah lain lah selain daripada kaedah. Of course kaedah kita tu kita dah terangkan daripada awal sampai akhir dia dah faham. Bila kita tambah dengan kaedah yang lain pula dari segi modul atau video, so kalau tengoklah kita tanya dia faham tak faham, setakat mana dia faham, so kita bimbing mereka sikit lah, so dia akan dapat. Kolaboratif daripada guru lain pun berkesan juga bagi saya. Mungkin sebab strategi itu pelbagai kan? Okay, Cikgu Faizan bagi satu soalan, minta murid kita jawab dengan beberapa cara dan sebenarnya dia bukan datang daripada kita. Dia boleh cari maklumat daripada cikgu lain, dia tanya guru besar dia ke, dia tanya Cik Kumar ke kalau dia ada maklumat kan, apa saja sumber, kakak dia dan sebagainya. Itu menjadi satu perkongsian yang sangat baik. Good. InsyaAllah. Okey, baik Cik Mazlan, Mr. Kumar jelas sangat penerangan tadi. Terima kasih. Ya, Cikgu Fiza ada soalan? Sambungan pada Cikgu Faizan sikit tadi yang Cikgu Kumar sebut yang pelbagai strategi tu. Okey, yang walaupun dia buat pelbagai strategi, walaupun strategi tak pernah kita jumpa, boleh terima lah macam ada klarifikasi kita kepada masyarakat pun, masih lagi menghasilkan jawapan yang betul. Boleh dikira sebagai strategi tu boleh dia pakai lah. Cik Happy, kita nak dedahkan sikit lah. Dalam UPSR sendiri pun ada ketika tiba-tiba ada negeri-negeri atau cikgu yang sebenarnya dia mengutarakan strategi yang kita sendiri tak pernah gunakan. So jawatan kuasa mencari dia mencari apakah yang sepatutnya pertimbangan mereka. Dia ginilah, cara mudahnya ialah memanglah kalau kita tak pasti kita tanya. Petunjuk yang kedua ialah kita variasikan soalan itu, kita tengok cara strategi dia berbentuk konsisten tak? Paling tidak variasikan soalan itu dan kita laksanakan paling tidak 3-4 kali. Kalau ianya beri petunjuk yang sangat jelas bahawa seolah rumusan dia atau kaedah dia atau cara dia tu boleh diguna pakai dengan pelbagai bentuk, kita boleh pertimbangkan dia sebagai betul. Okey.
Kalau was-was tu rujuklah pada rakan-rakan kita SISC Plus yang ada dalam kawasan kita tu hebat-hebat, termasuk Cikgu Happy. Cikgu Happy ni kita tanya dia balik, kita minta bantuan. So kalau tak boleh kita buat secara pemufakatan. InsyaAllah. Pelbagai strategi, pelbagai strategi ni dia menggalakkan pelajar lebih kreatif dan inovatif sebenarnya. Pandangan saya lah. Kan? Banyak pertandingan inovasi yang menang kerana itu. Yes, pelbagai strategi, betul? Yes. Cikgu-cikgu jangan lupa yang ini boleh ambil untuk kajian tindakan. Tiba-tiba pergi kajian tindakan. Dia begini Kadang-kadang kita tak didedahkan dengan strategi yang mereka buat. Jadi bila dapat kat kita tu salah bangkah je. Tak. Dia begini ya, jangan sebab kita galakkan pelbagai strategi ni sebab ada murid tu contohnya lah untuk bahagi ni ada yang kita selalu ajar lah yang bentuk lazim yang panjang tu kan cara kita selesaikan itu. Tapi ada murid tu dia mungkin dia nak gunakan bentuk lattice tau. Sebab kita dah perkenalkan dia bentuk lattice. So dia tak gunalah bentuk bahagi yang panjang tu tak. Dia hanya gunakan lattice sebab dia selesa dengan menggunakan lattice itu. So kita beri mereka beberapa kaedah penyelesaian. So dia pilih mana yang sesuai untuk diri ataupun dia yang lebih selesa untuk dia. So dia boleh selesai. Yang penting adalah dia boleh selesaikan soalan itu ataupun proses itu. Tapi kaedah tu, so dia pilih mana-mana yang dia rasa selesa dengan dia. Kan? Kita tak nak anak murid kita ketinggalan. Itu sebabnya kita beri mereka sebanyak yang mungkin lah kaedah tu. Yep, very good. Okay, next. Berkaitan satu lagi, ada persoalan daripada Cikgu Hayati. Apakah instrumen terbaik untuk melaksanakan PBD secara telus dalam situasi PDPR sekarang ini? Saya rasa soalan ni dah dijawab kot tadi berkaitan dengan professional judgement kan? Ataupun ada nak penambahan dari soalan ini? Bila dikaitkan dengan telus. Sebab itu antara autoriti yang telah diberikan kepada guru ialah satu antaranya yang paling jelas ialah autoriti bagi menentukan tahap penguasaan murid. So kami begitu yakin bahawa guru-guru kita mampu buat dan boleh buat secara adil. Yakinlah pada diri cikgu bahawa cikgu mampu sebenarnya buat. InsyaAllah lah, memanglah ini antara proses kita memantapkan keyakinan kita dalam proses itu. Tapi elemen-elemen yang ada dalam sekolah kita seperti guru panitia, ketua panitia, kita akui tak semestinya ketua panitia adalah pakar matematik. Tapi sebab ada kewujudan bersama tu mungkin boleh membuahkan perkara-perkara yang ini. Sebenarnya saya seronok bila cikgu kata pelbagai strategi sebab isu pertama kita ialah mula-mula perkara ini diajukan. Kita sebenarnya sangat risau sebab cikgu kata dia tak sempat. Sebenarnya kaedah tu banyak. Sedangkan UPSR melalui dia punya bila set soalan tu dia ada rubrik dia tu, ada banyak yang telah dikemukakan dan mereka pilih. Bermaksud dalam Malaysia ni sebenarnya ada macam-macam strategi penyelesaian, cuma mungkin pada kita tak jumpa cara tu. Tapi orang lain jumpa dan budak-budak, murid-murid kita, guru kita sendiri menyesuaikan mengikut keadaan persekitaran, mungkin kefahaman murid ataupun mana yang dia suka, so dia boleh buat. Sebab proses pemikiran anak-anak, gaya pemikiran gaya pembelajaran murid terlalu banyak. So kita ni lah cikgu matematik, betul kita akui. Kami pun sendiri tidak push cikgu kita dalam kedudukan misi macam ini, tapi itulah kadang-kadang kemahiran kita, kepakaran kita ni alhamdulillah saya berbangga dengan guru-guru kita sekarang tahu. Dia dah menambahkan dalam konteks kefahaman ini dah sangat luas. Okey, dan bila perkongsian dibuat, kami kadang-kadang pun macam terpegun. Ada lain yang wujud, ada lain yang wujud, ada yang lain wujud. Betul, saya setuju tu. Dari sudut pemantauan saya dengan guru-guru matematik ni memang sangat hebat. Kadang-kadang tu rasa macam dia laju betul mereka ni. Itulah. Ini yang boleh saya sampaikan lah untuk di Putrajaya ni lah. Contoh, saya bagi satu soalan untuk kerja rumah masing-masing.
Okey, 37 darab 33. Persembahkan kepada saya 15 cara yang berbeza. Ulang balik cikgu. Okey. Soalan dia bentuk lazim aja pun tak apa, tak kira lah. Okey. Dia tak sempat salin tu. Terus saja. Ulang balik cikgu. Okey. Soalan dia ialah Bentuk kupu-kupu. tak kisah. 15. 37 darab 33. Okey, selesaikan, tunjukkan kepada kami 15 cara sekurang-kurangnya. Okey, Okey, nanti saya kutip. Nanti saya kutip. Ini tak termasuk Macam nama Cik Dah, nama strategi. Ya? Macam Cik Dah jawapan strategi untuk menghasilkan jawapan tu kan? Ya, betul. Ada 15. Sekurang-kurangnya 15. Sekurang-kurangnya saya nak 15 je. Tak payahlah sampai 20, 25, tak payah. Sebab kita kena pasti paling yang normal dah berlaku ni ialah tak kurang 15 cara. InsyaAllah cikgu. Cikgu, saya bukan nak ni, tapi kita boleh jadi perkongsian, kadang-kadang kita boleh cari jalan. Sebenarnya kita open minded. Ingat pada tahun 1996 ada cikgu yang menidakkan keupayaan murid menyelesaikan soalan mengikut kaedah abacus dan dia kata direct terus salah. So sedangkan murid itu pandai membaca dalam tempoh 3 bulan kerana dia belajar abacus dan kita sebagai seorang guru mempertikaikan. Dan ianya berlaku dekat dalam persekitaran kita yang dekat je. Bukan dekat ujung-ujung tu, yang dekat-dekat. So bila dia dah nampak, dah dapat lihat macam tu, so dia sendiri mempopularkan atau memperluaskan cara sebab dia kata budak-budak saya lagi berfikiran terbuka. Okey, terima kasih banyak. Okey, pertama sekali sebelum terlupa tadi kerja rumah ya, 37 darab 33, kurang-kurangnya 15. Tak apa, saya ni je, saya sampaikan. Saya nak tunggu jawapan pada Herman, sekarang sudah ada ramai. Sudah ada banyak, dekat chat box sudah ada banyak. See? Nampak? Itulah hebatnya cikgu matematik ni. Yes. Itu baru, cuba kira berapa tu, saya rasa baru 8, 9 kot ni. Okey, ada satu lagi soalan. Untuk murid yang langsung tidak ikuti PDPR secara online atau offline, macam mana kita nak beri mereka TP daripada Cikgu Nurini? Rasanya saya dah sebut jelas tadi. Ni sama jawapannya ni. Langsung tak ada cikgu. Lebih selamat cikgu buat catatan murid tidak hadir sebarang proses PDP. Yes. Okay, ada peluang nanti. Tapi kalau cikgu ada elemen lain, contohnya modul cikgu ada buat modul kendiri. Itu dah ada elemen dia. Cuma macam Cikgu Happy kata percaya ke tidak pada parent tu. Tapi kita harap sebab tanggungjawab ibu bapa juga dalam konteks macam ini memang dah diperluaskan, kita harap mereka saling membantu kita. Okey, bukan tanggungjawab guru saja sekarang ini tapi tanggungjawab masyarakat. So alhamdulillah sekolah rendah kita tengok kehebatan ibu bapa, mereka sangat bersungguh-sungguh. Kadang-kadang kesungguhan mereka menyebabkan kita rasa terasa hati. Kan? Tapi itu adalah satu proses yang sebenarnya sangat bagus cikgu dan memantapkan kita. Alhamdulillah. Okey, ada satu lagi soalan Cikgu Nur Fauzia, silakan. Assalamualaikum. Saya cuma nak tanya ni je, macam hari tu kan kita ada PDPC sekejap dengan budak kan. So kita sempatlah buat penilaian. Katakanlah CA tu saya sempat menilai dia sebab murid baru masuk sekolah. Ini fokus pada murid, contohnya murid Darjah 1 lah. Okay, bila dia baru masuk, so sempat saya menilai dia dapat TP2 sahaja. Okay, sebab dia memang tak boleh nak membaca. So kita tak sempat nak buat untuk penilaian seterusnya. Okay, saya letak dia TP2. Sekarang kita berada dalam PDPR. Okay, dalam PDPR, dia langsung tak join PDPR kita. Dia tak join Google Meet, dia tak join Google Classroom, dia tak pernah hantar latihan dekat WhatsApp. So dengan kata lain memang langsung tak terlibat. So untuk penilaian PBD, adakah kita boleh stick dengan TP2 atau macam mana? Terima kasih. Puan Ji, soalan Puan Ji sangat jelas. Ada proses PDP dan ketika itu itulah tahap penguasaan yang Puan Ji sangat yakin pelajar layak yang dia layak dapat. Itulah. Okey, so kita terima tu dulu sebagai petunjuk.
dia sebagai catatan kita, tapi bila ada ruang, peluang dan yang berikutnya, kita boleh dapatkan maklumat mungkin perkembangan telah berlaku, dia lebih baik, so kita boleh ubah kepada status yang mungkin lebih baik mengikut keadaannya. Tapi sekali lagi kita nak ingatkan tidak akan berlaku penurunan, tapi meningkat tu ada. Sebab ketika itu memang dah disahkan dia capai TP2. Okay, so confident. Okay, cuma 2 tu masih lemah lagi lah. Okay, kita kata tak menguasai. Okay, Alhamdulillah. Ada juga petunjuk tu. Okay. Ya, betul tu. Okay, ada lagi soalan yang saya tertinggal ke? Selain daripada hampir lebih 15 cara menjawab ni. Cikgu Nurhiza bertanya, ada pelbagai strategi atau cara yang murid tunjukkan tetapi semua jawapan tetap satu dan sama. Oh ya, betul. Tadi menjawab soalan tadi itulah. Okay, saya rasa tidak ada lagi di ruang chatting untuk soalan. Semuanya adalah ucapan terima kasih kepada Encik Mazlan, Encik Kumar dan juga kerja rumah tadi tu. Saya tambah satu. Boleh saya tanya? Yes, silakan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, saya nak tanya, jika kita dah pernah menilai murid dalam satu ketika untuk satu topik, kemudian mungkin di akhir macam nak untuk sekolah ke apa ke sebelum tu, kita buat satu lagi penilaian ikut topik juga, tapi dia agak berbeza. Mungkin masa sebelum tu kita boleh nilai dia TP3, tapi bila kita nilai semula dia tak boleh pula lepas TP3. Bagaimana ya? Ada faktor macam kelupaan ke apa di situlah kan? Ya. Ketika dia belajar dengan kita ketika itu, kita dah tentukan itu yang dia boleh capai. Maksudnya bila dia belajar, itu dia dapat. Betul lah. Kalau dalam keadaan dah hujung tahun ni, tiba-tiba kita bagi instrumen tertentu, dia tak boleh jawab. So kita boleh kategorikan, mungkin dia dah lupa sebab proses pendidikan budak kan. So itu sebab dalam sistem matematik ni, walaupun murid lupa pada tahun semasa tu, ada kesinambungan kemahiran yang berterusan. Hingga tahun 6 ada kaitan bagi memastikan memang sebelum dia berpindah ke sekolah menengah, dia dah dapat something sebagai konsep yang perlu dikuasai di peringkat rendah untuk meneruskan pembelajaran dia di peringkat menengah. So jangan risau ya cikgu, itu juga boleh digunakan pakai sebab itu yang kita kata tadi, ketika dia belajar dia dapat. Okey, sebab dah lama dia dah terlupa. So kalau nak kekuatan lagi, kita boleh ajukan dengan apa saja kaedah kepada murid tu berkenaan bagi mendapatkan maklumat. Sebenarnya kita sendiri tak nak dia turun tahap penguasaan tu. Dan memang kita tak beri pun dia penurunan tahap penguasaan itu. InsyaAllah cikgu. Okey. Budak itu berpotensi sebenarnya. Okey, terima kasih atas jawapan. Ada soalan lain? Saya tambah sikit boleh? Yes, Cik Kumar, silakan Cik Kumar. Okey, yang tadi Cikgu Nur Hasana tanya tadi tu, so Encik Mazlan dah jawab tadi. So iaitu kalau kita dah beri dia tahap penguasaan 3, sekarang kita test dia untuk tajuk yang sama atau kemahiran yang sama. So dia tak boleh jawab. Itu adalah perkara biasa. Perkara biasa yang berlaku kepada murid-murid. Bila dia belajar benda baru, dia mungkin dah lupa benda yang dia belajar sebelum ini. So yang kita boleh buat adalah kita maksudnya kita dapat feedback daripada murid itu bahawa kita kena buat sedikit ulang kaji dengan dia ataupun dengan murid-murid bahawa kita kena recall balik. So dia beri kepada kita macam alam kepada kita, okey, kita kena touch benda ni semasa kita pergi kepada next tajuk tu. Sebelum pergi kepada next tajuk, kita recall balik, kita tunjukkan proses tu, so murid pun akan recall lah apa yang dia tertinggal itu. Okay, so itu satu. Nombor 2, hari tu kita dah bagi dia 3. Tapi sekarang dia dalam test yang kita beri itu, dia boleh menyelesaikan masalah untuk tajuk itu ataupun kemahiran itu. Maksudnya dia boleh pergi kepada tahap penguasaan yang lebih tinggi. So kita boleh naikkan tahap penguasaan dia. Kalau awal tahun kita beri dia 3, sekarang untuk tajuk berkenaan, kita boleh beri dia tahap penguasaan 4. Yang itu kita boleh buat. Kita hanya tak boleh turunkan saja. Kita boleh naikkan tahap penguasaan. So yang itu
Jangan kita, sebab hari tu kita dah bagi 3, sekarang dia buat penyelesaian masalah, so dia adalah, mungkin dia dah belajar, so mungkin semasa PDPR ni, mungkin secara tidak langsung kita dah bimbing dia tau. Kita tak nampak, kita dah bimbing dia secara tidak langsung, dia dapat ramai cikgu, dia sebenarnya pelbagai strategi dia mengajar dalam bilik darjah tau. Okay, contohnya dia mengajar secara dalam kelas tu secara biasa dan ada kumpulan murid dah faham. Ada satu kumpulan tak faham. So, apa yang cikgu tu buat adalah dia gunakan contoh lain dan kaedah lain. Kalau tadi dia menggunakan hanya bentuk lazim. Sekarang dia gunakan bahan untuk selesaikan yang itu. So, itu dah strategi berbeza tau. So, bila dah tu, secara tidak langsung you dah tunjukkan 2 strategi kepada murid-murid di dalam bilik darjah tu. So kita buat secara tidak langsung, kita sendiri pun kita tak sedar bahawa kita dah menunjukkan mereka 2 cara di dalam satu PDP yang sama tentang kaedah penyelesaian yang berbeza untuk soalan yang sama. Benda yang kita buat secara kita tak sedar. Ya, betul tu. Good. Terima kasih Cikgu Mak. Satu lagi soalan daripada Zoom Keramat ni. Silakan. Puan. Macam boleh agak aja orangnya. Silakan. Assalamualaikum. Nak tanya juga. Silakan Zoom Keramat. Soalan saya mewakili cikgu-cikgu yang tanya pada saya lah. Rentetan pada Cikgu Umar tadi. Kita bagi TP maksudnya makin lama makin naik TP kan. So tak boleh turun. Betul kan? Ya. Betul. Jadi untuk especially untuk tahap 1 lah cikgu yang selalu tanya, sebab kami di KL ni kita kena submit data 3 kali ke jabatan. Jadi bila data April, Ogos, Disember macam tu. Bila data April, especially tahap 1, tahun 1, cikgu bagi TP1 je untuk matematik sebab kan kita baru silibus awal-awal kan. So that kita tanya balik takkanlah tak ada murid yang ada potensi untuk TP2, TP3, tapi kalau ikutkan silibus memang belum sampai, belum ajar pun. So that saya sendiri pun nak nasihatkan, kita nak tanya jugalah ini platform sesuai, mungkin ada idea, ada nasihat daripada Cikgu Umar, Cik Mazlan sendiri pada saya, especially untuk cikgu-cikgu keramat ni, Pak Izan tu. Itu KP Max tu sendiri, maksudnya ramai. Saya pun tahniah lah CPL yang join ni. Tahniah Rustia juga. Jadi saya nak ambil kesempatan ni nak tanya lah. Sebab risau kan, ada satu sekolah TP1 dia bagi semua untuk data April. Maksudnya 3 bulan belajar. So macam mana kita nak bagi motivasi pun juga, nasihatkan pun juga untuk yang kes macam ni. Terima kasih. Okey, sebelum Cikgu Umar jawab, saya just nak respon tidak. Ada kemungkinan betul juga semua budak layak TP1 tu mungkin boleh berlaku. Tapi agak ganjil sedikit lah. Okey, Umar. Kan, ganjil. Okey, saya ambil daripada apa yang saya tak nak sebut nama lah kawan kita tu. Kami kenal siapa yang bercakap tadi atau tanya soalan tadi. Okey, happy tu kami boleh bagi nama, tak ada masalah. Happy tu memang okey. Okey, tak apa, saya jawab. Saya rasa macam Encik Mazlan cakap tadi tu memang ganjil lah bila satu kelas tu tahap penguasaan 1 untuk data bulan April. Maksudnya something berlaku di sekolah itulah ataupun di cikgu tu ataupun di bilik darjah tu, kita tak tahu apa yang berlaku. Tapi sepatutnya cikgu itu dah menghabis ajar, kalau April dah habis ajar tajuk 1. Betul. Dari segi kami punya perancangan itu sepatutnya guru tu dah habis mengajar tajuk 1. So bila dah mengajar tajuk 1, maksudnya nombor bulat dah settle. So nombor bulat itu dia ada sampai TP6. Takkan murid di satu kelas tu dia hanya TP1 hanya tahu saja. Murid tu hanya menyebut, membaca, menulis dan itu je, 3 tu je dia buat. Yang lain macam mana dengan cerakil, bundar ke pulau terdekat kan. So yang itu semua murid tu tak buat ke? Ni ada Cikgu Hasanah cakap, Cikgu Umar Cikgu Hasanah sebut tahun 1 kita ada transisi 43 hari tahun ni.
Okey, jadi sehingga berapa tu bulan Mac, ada masa 3 minggu je nak ajar syllabus untuk topik 1. Bukanlah tiba-tiba. Data April dah dikutip. So itu yang dapat TP1 tu. Macam mana macam tu? Ya, betul. Saya setuju. Okay. So satu adalah saya faham transisi itu berlaku sebab ada masalah lain untuk dia tahun ni abnormal sikit tahun ni dengan tahun depan dia abnormal sedikit sebab situasi macam ni. So mungkin adalah kes-kes yang tertentu disebabkan yang itu. Tapi dia masih lagi ganjil kepada kami, takkan dalam satu kelas tu katakan ada 30 orang murid, takkan tak ada orang yang dapat lebih tinggi daripada tahap penguasaan 1. At least tahap penguasaan 3. Takkan dia tak sentuh kepada baru dia tengah buat tahap penguasaan standard pembelajaran 1.1.1 ke? Kita kalau TP1 tu masih nombor kena buka dia hanya menyatakan sebarang nombor hingga 100. Itu adalah TP1. Maksudnya slow lah, progress untuk PDP tu agak perlahan lah. Untuk situasi. Tapi Cikgu Mas secara jelas kita pun was-was juga kan. Kita mampu cakap ganjil, macam ganjil. Yang terbaik ialah saya rasa rakan keramat ni memang keramat lah. Okay, kalau dapat mendekati cikgu ni supaya apa yang dia buat itu ialah berdasarkan kepada memang benar dia buat, so itu memang hak dia lah. Tapi ada wajarnya juga kita ambil kira sebab kalau TP1 macam Cikgu Umar katakan dia sebut je nombor tu, so rasa macam nanti terharu sangat kita nanti kan kadang budak. Sedangkan tadika pun sekarang, belum tadika pun dia dah tahu bundarkan duit kepada pulau terdekat. Kemudian tak sedar je dia bundar. Pengetahuan sedia ada kan? Ya. So itu yang bukan kita nak isukan dia agak ganjil, tapi ada kemungkinan lah salah faham atau sebagainya tu berlaku. Kita cuba dekati. Jom kita sama-sama pergi, kalau nak kita bagi token dekat cikgu rakan yang macam ini. Ini bukan nak menakutkan dia, tapi rasa macam ada sesuatu lah. Mungkin dia tak dapat berkomunikasi dengan murid tu dalam tempoh yang tu, so terhad ketika itu je. Dalam skop itu je. So ataupun isu pemberian TP tu sendiri, sebab ada juga guru yang mengalami, orang kata tak semua aspek ni kena tambah baik lah, walaupun cikgu tahu, tapi atas tempat tu kita kena bimbing lagi untuk beri TP. Berani beri TP 2, TP 3. Okay, terima kasih. Lagipun kita yakin dengan orang-orang kuat penggerak Linus ni dulu, dia tahu apa bendanya. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Lan, terima kasih Cik Umar. Saya rasa terima kasih Wakzun Keramat dan juga penerangan malam-malam daripada Cik Mazlan dan juga Cik Umar. Saya rasa soalan terakhir daripada Cikgu Salimin. Silakan. Cikgu Sally. Cikgu tertekan ke ataupun bagaimana? Terangkat tangan ke? Cikgu Sally? 1, 2, 3. Mungkin tertekan ya? Kita anggap macam tu lah mungkin tertekan. Okay, alright. Tertekan. Jangan tertekan cikgu, jangan stres. Jangan tertekan. Okay, alright. Okay, saya rasa mungkin itu sahaja untuk Q&A. Cik Mazlan, Cik Umar ada nak membuat apa-apa rumusan ke ataupun bagaimana? Okey, sedikit. Alright. Alhamdulillah. Saya terasa sangat seronoknya. Okey, dan saya tak risau kat sini tadi saya memang cuba tepati masa. Itu pun dah terlajak sebab kami ada perancangan dengan Cik Umar. Dari segi tempoh kami sangat menghormati. Tapi bila ia datang luahan daripada rakan-rakan, so kita dapat lihat sebenarnya dia makin mahir, orang yang makin mahir, memang dia banyak persoalan yang akan timbul. Ini normal dalam konteks ilmu. So alhamdulillah. So kita tak semestinya berakhir dalam keadaan begini saja cikgu, sebab apa nak kata, kita ni terbuka.
Okey, banyak ada cara-cara lain yang kita boleh kongsikan sama bagi kita boleh memanfaatkan apa saja cara. So dari segi cara peribadi dan juga sebenarnya mewakili unit jugalah. Bila sebab kami dijemput secara unit, itu sangat berterima kasih kepada rakan Putrajaya, okey, sebab melibatkan kami dalam proses ini, dan kami seronok sebab dalam masa yang sama kita dapat menyebarkan banyak perkara tentang matematik itu sendiri. Itu peranan kami, tanggungjawab kami. Kerisauan kami ialah lebih apabila ada berlaku kegagalan di kalangan kita dalam konteks tertentu, itu memberi petunjuk kepada kami ada elemen-elemen kegagalan juga. So maksudnya ada juga berlaku kelemahan pada pihak kami yang sepatutnya kami cari alternatif supaya kami dapat bantu cikgu. So dengan kami sekali lagi saya ingatkan kita tak perlu segan, tak perlu apa saja macam kawan-kawan saya yang saya kenal sangat ni sebenarnya nama yang tadi tu saya tak nak ulang lagi sebab mereka tahu bahawa kita memang bukan soal bersedia tapi sebaik-baiknya kita cuba selesaikan masalah kita supaya hakikatnya murid-murid kita yang kita nak bentuk itu dapat sesuatu yang sewajarnya. Itu je. So kalau ada kesilapan, ada kelemahan terutamanya pada pihak saya juga dan rakan, kami mohon ribuan kemaafan. Dan saya nak mengucapkan terima kasih secara unit juga kerana rakan-rakan Putrajaya, cikgu-cikgu banyak memberi sumbangan dan kerjasama kepada kami dalam menggerakkan sesuatu program. So saya ambil peluang kat sini secara peribadi juga sebab saya pun dah tak lama lagi kan. So alhamdulillah kami sangat berterima kasih pada rakan-rakan walaupun dalam keadaan tak berjumpa pun tapi sumbangan kami daripada pihak Putrajaya kami amat berterima kasih. Okey, itu saja. Okey, kita pulangkan pada Putrajaya ataupun rakan. Cik Kumar ada nak beri ni? Okay, kebanyakannya telah disebut oleh Encik Mazlan. Saya pun nak ucapkan terima kasih lah. Dia sebenarnya bila ada soalan ni dia akan beri kita feedback apa yang kami perlu buat itu. Maksudnya contohnya lah kalau ada apa-apa kursus yang kami buat nanti itu, maksudnya ada benda-benda tu kami kena buat penambahbaikan lah. So dia feedback, bukan kita nak komen apa-apa, kita nak bila kita dapat soalan tu maksudnya ada benda tu macam Encik Mazlan kata tadi, mungkin ada kelemahan dari pihak kami bila kita sampaikan tu, mungkin kita lacking somewhere yang kita perlu tambah baik. So dia beri feedback kepada kami lah. Tapi sebenarnya walaupun masa yang singkat tapi banyak benda yang saya sendiri pun dapat recall balik, belajar balik. Terima kasih kerana memberi peluang kepada kami lah. Okay, terima kasih. Kalau ada apa-apa silap, kelemahan, so saya mohon maaf. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak Cik Mazlan, Cik Kumar. Actually first kali kami sepatutnya mengucapkan terima kasih kerana menerima undangan kami untuk turut serta pada pagi inilah. Dan terima kasih juga saya lihat ada dari Selangor, Perak, Johor, ada juga yang datang dari mungkin dari rata-rata lah sebab saya dah minta kawan-kawan juga untuk promote lah sebab perkongsian sangat hebat daripada panel yang sangat hebat. Dan juga macam kita punya sasaran ni pun ada tu. Ya, dari Kelantan itulah ada juga yang mesej saya PM personal dari Terengganu pun ada ni. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak walaupun bukan di YouTube live tapi alhamdulillah maksudnya daripada rakan-rakan kita dari Putrajaya sendiri pun telah menyampaikan kepada kawan-kawan lain lah untuk turut serta. Jadi perkongsian sangat hebat pada pagi ini dan saya rasa memang betul 2 jam pun tidak mencukupi sebenarnya. Mungkin kalau ada permintaan untuk second session ke mungkin kita boleh pun cakap tu bekerjasama lagi lah.